Okey ya, selamat sejahtera semua ya. Terima kasih kerana masuk kelas pada petang ni. Okey, cikgu sangat-sangat menghargai ya. 我是很珍惜你们的出席率的。谢谢你们。Jadi kita pun tak nak buang masa lah. Jadi hari ini kita sambung juga untuk buat latihan bab 7. Okey, jadi untuk bab 7 kamu telah belajar cahaya dan optik ya. Kalau tak silap saya cikgu ya, cahaya dan optik. Jadi kita nak buat latihan. Jadi seperti biasa ketika anda buat latihan, macam mana kamu nak buat latihan ya? Jadi cikgu anggapkan kamu dari kosong juga. 如果这是你们的书本练习的话，一样的，tak ada beza lah. Jadi kamu perlu buat seperti yang apa cikgu tunjuk di sini. Hari Selasa. Okey, Selasa. Okey, lepas tu 5 hari bulan Oktober. Okey. Sekejap ya, ada sedikit lag, kita tak tahu apa. Jadi murid-murid kalau anda tengok di sini, kita akan buat praktis formatif 7.1 ya. Dan kalau kamu rasanya ada soalan yang kamu nak tanya, kamu boleh angkat tangan tau. 如果你们真的是有学习上的问题的话，你们可以举手来问我的。OK， tak ada masalah pun。老师听得懂华语，所以说你们要问的话，也人数少，可以问的，不要害羞啊，可以问。Jadi kalau anda tengok di sini, okey, kamu dimintalah untuk menjawab soalan. Jadi macam mana kamu nak jawab? Memang jawablah berdasarkan kepada buku. OK， 你说你要回答这些问题的时候，你本身是要先读了这一课才可以做的嘛。如果你是属于说老师我头脑是空白的话，kalau otak kan kita kosong saja kan, jadi memang tak boleh jawab. Inilah dia soalan kertas 2 ya. Dia pun nak bagi tahu soalan kertas 2 ini ya. 这就是 paper 2的题目啊，类似这样的题目。我不懂会 lag 啊，等等啊。Ada sedikit lag sekejap. Aku nak setting kejap ni. Okey. Jadi kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Okey, A 是 eksperimen, B 是这些问题咯。Jadi kamu perlu jawab. Okey, jadi kita akan buat soalan dia sekarang, praktis formatif. Latihan praktis 7.1. Okey, jadi kalau lah ini buku kamu perlu jawab lah. Soalan pertama. 第一题lah. Namakan jenis kanta di dalam mata manusia. 我们的眼睛里面 dalam mata kita ada satu kanta, bukan di luar. Jika pakai cermin mata cerita lain. Dalam mata kita ni ada satu kanta. Kalau kamu ingatlah. Kalau kamu lupa, cikgu lukiskan sikit supaya kamu ingat dia. Kalau kamu ingat dia. Mata kita berbentuk macam ni. 我们的眼睛嘛，如果你还记得的话。OK， 里面有一个镜片的。OK， 这是我们的眼睛。老师, kenapa mata kita tonjol keluar? Memang bentuk dia macam tu. Di sinilah juga kamu sudah belajar ya. OK， 我们有一个眼睛的颜色。Jadi kamu perlu fahamlah. Yang ini adalah tempat anak mata. 也就是我们华人俗称的瞳孔。Jadi dalam mata kita ada kanta, 有镜片。那个镜片会跟着放大放小。如果我们看远的东西， kalau kita tengok benda jauh, dia akan jadi nipis. Kalau tengok benda dekat, dia akan jadi tebal. Jadi kanta dia ini berbentuk apa? 它的形状叫什么？ Kita sudah belajar sebelum ini, kanta ada 2 bentuk ya. 镜片有2种，最起码你要懂的，一种是这样，一种是这样的。Jadi apakah jawapan dia? Apakah jawapan dia? Kalau kamu tengah belajar bersungguh-sungguh, kamu pun sudah tahu jawapan. Kanta di dalam manusia kita panggil dia kanta cembung. 好，谢谢啊，不好意思啊。
kanta cembung. Okey, jadi ini 7.1 nombor 1, kanta cembung. Cikgu, mata ini kita panggil kanta cembung, yang sebelah ini panggil apa? Kamu boleh tengok dalam buku teks ini panggil kanta cekung ya. Kita bukan nak belajar pasal asas, tetapi kita lebih kepada nak buat ulang kaji. 我们现在其实在做的复习，如果你不懂的话，请看在前面。Perlu ya? Okey, kamu dah belajar sebelum ni, kanta ada dua jenis. Kamu boleh tengok di sini pada muka surat berapa ya murid-murid. Kamu boleh tengok pada muka surat 203 dan 202. 在202面203面. Okey, jadi kita sekarang buat soalan pada 209 ya. Yang soalan kamu sekarang jawab ini, kamu boleh dapat jawapan di muka surat 202 dan 2203. 晶片有什么种类? Okey, jadi kalau kita tengok soalan 2 pula, A 1. Okey, 我们有2个晶片吗？一个是 kanta cekung, satu kanta cekung, satu kanta cembung. Namakan jenis kanta yang berikut. Okey, namakan jenis kanta jenis berikutlah, berikut. Okey, kanta X. 第一个 kanta X. Okey, kita boleh panggilkan dia sebagai kanta cekung. Ataupun kita panggil dia kanta pencapa. OK， 意思说那个镜片能放闪、打闪那个光。OK， kalau kamu tengok di sini， 打闪，不是打闪，打散那个光。OK， 这一个kanta Y 它叫集中。Jadi kita panggil kanta Y ini betul. Kalau kamu tadi dah belajar ikut, betul lah kanta Y ini kanta cembung. Betul tak salah. Dalam mata kita pun kanta cembung sebab dia nak tumpukan cahaya. Dia juga dipanggil sebagai kanta penumpu. Kepada sesiapa yang belajar nak faham bahasa Melayu, 如果你们是要学习明白什么是国语的话 ，OK， kalau kamu nak belajar kan, kalau kamu betul-betul tak tahu, 你真的不懂的话， kamu boleh tulis di situ kanta cembung, contoh translate bahasa Cina, Chinese, OK， translate 翻译成中文 ，OK， kanta cembung， 凸透镜， cekung au。 kanta cekung translate Chinese, auto. Penumpu itu 集中 pencapa, kalau kamu nak散 背力也可以，但是打散你直接讲说打散 pencapa. Okey, jadi kalau kamu jawab soalan ini, kamu lebih memahami kalau kamu mencari jawapan berdasarkan pemahaman, bukan saling jawapan. 如果你是在那边抄答案的话，我也是很轻松的，老师是很开心的。能的话，老师希望你说能更加的明白， lebih faham apa yang telah diajar. Kalau kamu tengok soalan B pula, kanta yang manakah berfungsi sebagai kanta pencapa? Mana satu yang berfungsi sebagai kanta penumpu? Okey, jawapan dia senang. Kanta X sebagai pencapa, kanta Y sebagai penumpu. 一样的。Okey, kanta X, kanta Y. Tandakan titik fokus bagi kanta X dan juga Y dengan huruf F. Okey, 如果你不懂什么是titik fokus 的话，如果不懂的话啦，你要搞懂它的话， titik fokus 集中点， tempat di mana cahaya bertumpu. Kalau kamu tengok berdasarkan kepada soalan, manakah titik fokus untuk kanta X? Sini sebelah kanan dia tak berfokus, dia fokus di belakang. 这个就叫集中点。Okey, manakala untuk yang kanta Y, inilah titik fokus dia F 这边。
Okey. Qin Yong, siapa lagi? Kevin Chin 跟恩惠，明白吗？可以明白吧？明白。明白啊，所以说谢谢你。所以说这一个你们要懂的，没有人可以说可以帮你们，除非是你们自己要学习的。所以说老师这样的话，这一个 detail focus 跟我们眼镜的镜片的那个 F 是一样，意思是一样的吗？这样的。老师，这样子眼镜的镜片的厚度会影响 F 吗？会影响 F 的距离罢了，它不会影响说没有集中点，它会影响集中点的那个距离，从镜片上的距离。Jarak titik fokus dari kanta. OK， kalau kanta Y ini jadikan tebal， 如果是厚一点的话，它是厚一点的话，它的光线就会集中在比较近的地方。比如说，你就看到讲说，其实近视的人的眼睛是镜片是比较厚的原因。OK， jadi boleh faham ya? Liku, bagaimana saya nak tulis dalam buku？ 如果我在做的练习的话，我要怎么写？最起码就学画，老师学画，你在开玩笑，不是真的，我认真的。Kalau kamu nak lukis, memang susah. Tetapi kalau lukis sekali, kamu akan terus faham. Mula-mulanya kalau kamu nak lukis, semua cingpian, semua kanta, kamu mula dengan garis melintang. Okey? Lepas tu, kamu pun lukislah dia punya kanta cingpian lah. Okey? Garis melintang itu perlu melalui tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Jadi kamu pun nampak kalau kamu lukis. Oh. Okey. Kalau ini pula. Ada cicung. Pergi ke tengah-tengah garis tu dia akan bertumpu, kanta penumpu. 其中，sorry 啊，它应该是在同一个地方啊，不可以说相差太远了。所以说你就注意到其实是很简单的。Kalau anda faham, kamu guna pembaris tahu. Kalau boleh guna pembaris, maka kamu akan tahu lebih jelas. Kalau kamu berusaha lah, 如果你们不做的话，怎么样去练习？老师，我要读了就会背。如果你读了就会背的话，你都不在拉加布拉了啦，对没有？学生们，不是我看讲，不是这样意思。老师讲说，如果东西是这样容易学的话，你我都不在这边了啦，你们都不需要老师了那时候，对没有 ？Oke, jadi anda perlu faham lah. Kalau anda lukis, kamu akan lebih jelas. Cikgu pun tak nak mengeliru. Okay, tak nak mengeliru kamu semua. 比如说你画的时候你就懂了的，你画过一次你自然会懂。OK， 不好意思啊，老师画到没有这样好，因为没有尺，有尺的话可以画到更好的。老师，这样接着什么题目呢？去做了。Bagaimanakah kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar？ OK， 这个集中的那个应该讲说透镜，或是那个集中的那一个镜片，怎么样把它做成放大镜，放大的镜子？所以说怎么做呢？ Kalau kamu nak buat, kamu perlu tengok dari soalan lah. Baca soalan, kalau kamu tak tahu, boleh tengok pada soalan di mana ataupun penerangan di mana. Kamu boleh tengok di muka surat berapa ya? Sekejap, cikgu cari ya. OK， 我们去找答案哦，是这样子的。老师，你在找到答案了？是的。Kalau tidak, cikgu akan tulis jawapan ikut apa yang cikgu ingat je lah. Okay, kalau tidak, bagaimana kanta cembung digunakan sebagai kanta pembesar? Okay, jadi objek
akan diletakkan di antara titik fokus F dengan pusat optik. OK， 老师什么意思？这边有2个字你要懂的，第一个就是 object focus， 你懂了吗？还有一个叫做 antara titik fokus F dengan pusat optik. 老师，什么是titik fokus dengan pusat optik? Maksud dia, kalau kamu nak buat dia jadi kanta pembesar，如果你要做成放大镜的话，对，你用的镜片是凸透镜，对，不是问题。你要怎样放大那个东西 ？OK， 所以说你这边是有 F 的 ，F itu ya titik fokus， 有 2F 2倍 2F。Apa itu F? F itu ialah jarak fokus lah. Kalau anda tengok titik fokus itu titik, F kecil itu jarak fokus. 如果你要讲的是距离的话，我们会用小字母 F. OK， titik yang kat tengah ini kita panggil pusat optik ataupun O. O ataupun kita panggil pusat optik. Jadi objek akan letak antara F dengan O. Kanta pembesar. Cikgu, ada jawapan itu ke? Dia sebenarnya di belakang ya. Ni 放在后面的话懂了的。Okey, kamu boleh tengok pada buku surat berapa ya murid yang saya hormati sekalian. Sekejap cikgu tunjukkan. 它不是在前面的，这是在后面的。Sekejap cikgu cari ya. Sekejap, cikgu cari。就做复习的时候，我们就要找到那个答案为止。找不到的话，就会这样子 jam。Kalau tak jumpa, kita akan rasa macam keliru. Di manakah kita sebenarnya cari jawapan tersebut? Cikgu pun tak nak membuang masa semua. Okey, kita pergi tengok muka 208. 208 Okey, 放大镜的原理208 204面 bulatkan sebagai kanta pembesar. Okey, objek akan letak antara F dengan pusat optik. 意思说，如果这个是一个东西，你要照它图片的话，你照它的时候，它就变得比较大的意思。放大镜的原理，意思说你的那一个东西要放在 F 跟那个pusat optik 0之间的距离，它的东西才可以它才可以放大，可以看到比较大的意思。比如说你有放大镜的话，你不是放远的，你要放它近一些。你要 kalau kamu ada kanta pembesar, kamu akan rapatkan kanta pembesar dengan objek， 那个 objek 才会放大。你远远看的时候，那个东西不会放大多少的。OK， 我希望你们明白啦。其实书本是有的，我是讲说，我以为找到一个图片是有放大镜的图片，但是没有啦。他是跟你讲说，它的概念是怎样做出来的。明白吗 ？Afiq boleh ikut ke tak Afiq? Sorry ya. Tadi Haziq saya tahu lewat tak apalah. Tapi cikgu sekarang tengah buat latihan tau. Murid-murid, cikgu dah cakap ya, nanti buka sekolah, datang sekolah hantar kerja saja ya. Memang hantar buku, hantar laporan sains ya. Kelas seterusnya kita akan sembang untuk laporan masa akan datang minggu depan lah. Tapi hari ini dan kelas hari Jumaat pun kita akan buat latihan supaya anda faham apa yang kamu perlu jawab. Jadi itulah jawapan untuk praktis formatif 7.1. Jadi kita akan buat praktis formatif 7.2 ya. Murid-murid 7.2 sekarang. 7.2. Cikgu padamkan ini dulu. Okay. Jadi 7.2. Kamu akan sambung sekarang, hari ini Selasa. Ya, Selasa lagi星期二. Okey, 5 hari bulan 10. 2021年. Praktis formatif
7.2. Kalau cikgu sudah tulis, kamu pun mampu tulis ya. Tak ada alasan. Jadi 7.2 pada muka surat 215 第210面 nyatakan ciri-ciri image yang dibentuk oleh kanta pembesar 放大镜所形成的那个印象的特征是什么？这个只是背书罢了。Kalau kamu cari dalam buku pun ada jawapannya, cikgu pun tak nak buang masa. Okey. Kalau cari buku pun ada jawapan. Sebelum cikgu cari buku itu, jadi kita pun biasanya akan tanya diri lah, apakah sebenarnya jawapan dia? Pertama, image yang terbentuk adalah maya. Okey, bersifat juga tegak dan dibesarkan. Tiga point. 1, 2 dan dibesarkan. Maksud dia apa sebenarnya? Kalau anda tengok yang tadi, gambar raja tadi kan, image yang pembesar pada muka surat 208 tu, cikgu pun tak nak buang masa ya kalau anda tengok di sini. Okey? Kalau objek di sebelum atau kiri kanta, 如果你的 object 是在左边的话，右边也不能讲左边， kalau di sebelah kiri, image terbentuk pada tempat yang sama dengan objek. 如果你是在镜片的左边， 你的印象也在镜片的同一面左边的话， itulah kita panggil image maya. Image maya. Maya 的意思是不存在的，假的。但是你看到那个印象。Dan apa itu tegak? 如果 kalaulah pada tempat yang sama dengan objek, cara dia berdiri, 他站立的方向，头向上，脚向下， kepala atas, kaki kat bawah. Dia tak akan terbalik. Terbalik hanya kalau image itu terbentuk di sebalik kanta. Di sebalik. Kalau objek sebelah kiri, image sebelah kanan. Itu terbalik. Okey, terbalik. Ataupun kita panggil songsang. Untuk yang sama tempat dengan objek, second object 一样的一面的话， 它是属于笔直的，一样的，头到脚，tak ada terbalik dan dibesarkan. Dibesarkan. Semua dalam buku, 它是放大镜的原理。Jadi kalau anda dah baca, dah buat, kamu pun faham. Kalau kamu tidak baca buku, tidak cari jawapan, inilah SPM nanti susah kamu nak jawab. Okey, 老师已经尽力了啦。Nombor 2. Teleskop terdiri daripada kanta objek dengan panjang fokus 30 cm. 3 kanta objek panjang fokus 30 cm. Kedua, kanta mata yang mempunyai panjang fokus 5 cm. Berapakah jarak pemisahan? 那2个镜片的距离是多少？我们也有学过了的。Teleskop 有2个镜片，那2个镜片 mesti letak dua-dua kanta mesti letak pada jarak fokus yang sama masing-masing untuk 2 kanta berbeza. 意思我们要放在同一个位置。这个是那个 teleskop 吗？ Kalau kamu tengok, ya, ini kanta objek. 第一个镜片 kanta objek, 第二个镜片 kanta mata. Jarak fokus pertama ialah FO, 它距离。Manakala untuk kanta mata, ini ialah FE. Jarak fokus letak pada tempat yang sama. Okey? Antara atau masing-masing untuk kanta objek dan kanta mata. 意思说，如果我看到 object 的距离，那个集中的距离是30 cm. Kanta mata ialah 5 cm. Berapakah jarak pemisahan? Jarak pemisahan. 它分开的距离是多少？比如说30加5的意思哦 30 campur 5. Nombor 2. 30 campur 5 dapat 35 cm. 他们会放在这样的距离，他们分别的距离，所以你才可以找到那个它的功能。Kalau letak jauh ke ataupun berbeza, maka teleskop tidak akan terjadi.
Ini 7.2. Siapa ada soalan? 是有问题的。没有。 Okay. Boleh ikut ya, sebab kita sekarang ni tengah buat latihan. Kalau kamu tak buat latihan, kamu tak akan nampak isu dia bagaimana kamu nak jawab soalan. Biasanya murid timbul dua isu. Pertama, untuk murid biasalah, murid yang kaum Cina, Hualan lah, Hualan ceriti man. Kamu akan cakap, cikgu, saya baca soalan saya tak faham. Jadi, cikgu dah bagi tahu kamu, kalau kamu tak faham apa-apa tulisan di sini pun, kamu boleh guna Translate, Google Translate， 最起码你们要自己懂。contoh teleskop lah, so 不懂什么是 teleskop， 找lah teleskop。kalau kamu dah type 望远镜， tak mungkin kamu tak tahu. Kalau kamu masih lagi nak petikaikan bahasa Melayu tak penting啊，如果你们还是在这样的思维的话，讲说老师国语不重要，是我们没话讲的。Kita tak boleh nak cakap apa-apa lah. Cikgu nak bantu kamu saja. Kalau kamu kan dah cakap fikir macam tu, susah nak bantulah sebab pemikiran dah jadi salah di situ. Okay, itu yang pertama. 我读不懂题目，现在学习咯，不然其实学。SPM pun bukannya orang boleh bantu kamu. Kedua, cikgu, saya tak jumpa jawapan. Saya tak pandai cari jawapan. Kalau kamu tak pandai cari jawapan, cikgu dah ajar. Pergi ke muka surat berapa ini. Kalau tadi image untuk kanta pembesar, cikgu dah kata muka surat 208. Okey, kamu pun buatlah nota di sini. Okey, nanti saya nak baca muka surat 208. Untuk teleskop pula, cikgu pun tadi dah tunjuk. 我已经有跟你们讲的。就说你们要做记录。212面212. Kalau tidak, kamu tak boleh nak jawab masa SPM nanti. Jadi kita pun pergi ke bahagian terakhir. Ya, setiap kali kita masuk kelas, kita tak buat banyak. Kita cuba buat beberapa soalan je. 我们尽量做几题题完了，我也不要做多。Okay? Jadi kalau kamu cakap, cikgu kamu buat banyak latihan, saya tak sempat dan salin, cikgu rasa sangat sedih lah. Okay? Kita pergi ke practice summative. Ini cikgu suka. Kita pun pergilah soalan yang seterusnya. Tulis di situ Selasa. Okey, 5 hari bulan 10. Okey, DT. Lukiskan gambar Raja Sinah yang memerihalkan sifat kanta berikut. 比如说给你一个凸透镜，它让你画你所懂的概念。Ini sangat bagus, soalan sangat bagus. Jadi, kita pun lukis A. Cikgu suka soalan ini. Kamu diberikan satu cermin. Okey, jadi kamu nak mula lukis kat mana, murid-murid? Kamu nak mula lukis kat mana? Di tengah-tengah. Kalaulah ini 5 cm, tengah-tengah inilah 2.5 cm. 如果你画的是6 cm 长的镜片，6 cm panjang kanta, 3 cm lah. Di tengah-tengah itu, kamu akan lukis satu garis melintang. 打横罢了。你好，画这么直。OK， 90 darjah kepada garis yang menegak， 它是90度的，直接透过中间那个点。中间这个点叫什么？老师，tengah-tengah ini panggil apa? Cikgu dah sebut banyak kali. Pusat optik. Okey, kalau kamu nak belajar lah, cikgu sekarang ajar ya, cikgu nak tarikkan tulisan ini di tempat lain supaya dia tak ganggu kepada penerangan. Okey, 中间这个点就叫做 pusat optik. Jadi, apa yang akan kamu faham sekarang? Kalau ada cahaya masuk, dia akan henti pada tengah-tengah ini. Ya, garisan normal itu dia akan pergi, dia akan henti. Jadi di sinilah kamu perlu faham. Dia akan bertemu di satu titik. Kita panggil titik fokus. Maksud, jadi cikgu, saya nak lukis F itu jauh ke pendek. Ikut kamu. Jauh ke rapat dengan kanta. Kamu letak standard lah. Yang penting, garis itu yang pertama, kalau ini garis satu,
dia akan tembus kena pada titik F itu. Kamu hati-hati ya. Jangan shot sendiri tau, letak jauh. Dia mesti tembus pada titik ini. Titik F ini. Okey, yang garis kedua pun sama. Dia akan garis dan tumpu. Okey, lalu pada F. Cikgu apa itu F? F inilah tadi cikgu dah cakap pakai titik fokus. Kalau ada lagi garis cahaya, 如果有别的光线透过的话， cikgu lukis di sini. Kalau ada garis cahaya lain, contoh kuning ni, dia tetap akan sampai ke F dan tembus. Sampai ke F dan tembus. Saya 透过 F. 这个就叫集中点的原因。集中点那个原因。Cikgu, titik fokus ini kita pernah belajar ke kalau untuk murid-murid Cina? Ya. Kalau kamu suka pegang kamera, 焦点. 焦点lah. Okey? 集中的焦点. Fokus. Okey? Jadi, apa lagi yang kamu perlu tulis? Kalau kamu nak belajar, jarak antara pusat optik sampai ke titik fokus ini kita panggil panjang. Panjang ataupun jarak lah. Fokus. Short form F. Kalau F besar titik fokus, huruf kecil itu jarak. Cikgu, perlu lukis ke anak panah ini, 那个箭头是要画的。因为那个箭头代表着那个光线的怎么样移动，那个光线怎么样走。Perlu lukis ke anak panah pada pergerakan cahaya. Pada pergerakan cahaya. Itu A lah. Kalau untuk B pula, untuk B, kamu diberikan satu kanta cekung. Ini 一个凹透镜。Okey, jadi kamu pun letak pada tengah-tengah satu garis yang titik berputus ni. Kalau kamu buat 6 cm, tengah-tengah 3 cm ini adalah pusat optik, 中间那个点. Pusat optik ini apa penting dia? Cikgu dah cakap. Semua cahaya yang masuk pusat optik tidak akan bengkok. Dia akan straight keluar saja. Maksud dia, kalau cikgu letak satu garis melintang sampai pusat optik, dia akan keluar saja. 它不会歪的. Okey? Ini adalah yang paling penting paksi utama lah. Okey, paksi utama. Jadi sekarang kalau ada dua cahaya, 有两个光走过进去的话进去到镜片了那个光。F tak ada berada ke belakang, tidak. Dia akan bercapah. 被打上出去. Okey, 被打上出去. Lalu, 你就画咯. Kamu boleh lukis ke belakang ni. Gunakan pembaris sambung. Sambung. 用尺将那个点接上。Okey. Jadi inilah kita panggil F besar. Okey, F besar 也就是我们俗称的 titik fokus. Titik fokus. Okey. Dan 如果我们要算这个距离的话， kalau kita nak kira jarak antara pusat optik 这一个的距离到这边的距离的话， dia punya jarak ini kita panggil sebagai panjang fokus. 小字母 F 的意思。Okey, titik fokus dia di belakang kanta. Dan kalau orang tanya kamu, bagaimana kalau ada cahaya lain? 如果还要你画别的光线的话，你给题目给你画。Okey, sorry ya. Kalau ada cahaya lain yang lalu, jadi dia akan ikut titik fokus lah. Sambung dan dia akan capah.
比如说那光线进去了，是它会打散出去。Okay, kalau anda nak lukis straight ikut memang straight lah. Ini straight, tengok titik-titik dia straight. Sorry tadi ada bengkok sikit. Dia sepatutnya capak, dia akan sambung ke F. 它接去 F 的意思。Okay? Kalau anda tengok di sini macam ni, boleh ke tak jika tanya Kevin Chin ke En Hui? Boleh faham ke tak? Kevin Chin, En Hui, 可以明白吗？明白。明白呀？金阳？金庸 ，OK 啊，金庸。En Hui? Afiq? Yep, okay. Okey lah, tak tahu tengah buat apa juga kan. Tapi yang penting Jeko dah ajar. Itu baru soalan pertama. Okey. Ya. Copy dan lepas tu Jeko akan letak pada YouTube lah. Kamu boleh tonton semula ya. Dan kamu boleh salin ataupun buat dan fahamkan. Jadi dapat soalan 2 ni. Okey, soalan 2. Raja 1 menunjukkan suatu objek diletakkan di hadapan kanta cembung. Inilah kanta pembesar sebenarnya lah. Dia nak bagi tahu konsep kanta pembesar. Okey. Jadi kalau anda nak lukis, lukislah. Betul lah ni lukis. Jadi macam mana lukis? Cikgu, lukis saya tak reti lah. Perlu lukis. Cikgu pun bukalah kertas yang ketiga dah tengok. Okey. Diberikan kanta itu di sini. Okey. Lepas tu, cikgu dah ajar semua dah. Ya. Ada garis melintang. Ya, di tengah-tengah ini ada titik-titik dengan garis. Itu satu ada. Jadi, kamu diberikan F. Maksud masa F. Titik fokus tu. Kita tahu bahawa titik fokus pada kanta ialah selepas. Okey. Andai kata kamu guna 3 cm. Lu kau cuci di 3 cm dah. Okey. Tak apa. Sini pun dia akan ada F. Yang dah. Ia 3 cm. Dia tak boleh pendek ke atau lebih panjang. Dia mesti sama. Sama. Okey, kalau 3 cm, dia mesti 3 cm. Itu yang cikgu nak bagi tahu. Jadi, diberikan satu benda, okey, dia guna warna hijau. Objek itu berada di antara F dengan pusat optik. Ini soalan SPM yang pernah keluar ya. Kalau kamu tak nak dengar, you biarlah, ini ialah objek. Jadi, lukiskan cahaya. Cikgu pun gunalah garis merah. Lu yang 红色线就明白了。第一 okey, yang pertama. Okey, cahaya akan pergi secara selari dengan garis yang melintang. 是一排的一起的。Okey, sebab inilah kanta cembung, maka dia akan pergi ke F. Okey, 还有第二个线。Garis kedua, dia keluar, dia sampai ke pusat optik. Nache, sila keluarkan pembaris. Jadi dia akan tembus. Jadi image tak mungkin bentuk ke sini sebab garis itu tidak akan bertemu. 那个光是不会交际在一起的，所以说那个印象是不能形成。Dia akan bentuk ke mana sekarang. Jadi gunakan pembaris sekarang. Pembaris buatkan garis yang sama panjang 用尺接下去放尺我讲过的放尺 ayo cikgu nak lukis pun susah lah sebab cikgu lukis pada plate ataupun tablet ni. Okey, kalau anda lukis betul-betul, satu lagi ni. Kamu lukis.
Jadi kamu akan dapat di mana dua garis itu akan bertembung pada satu titik. Ya. Itulah yang cikgu akan lukiskan dengan ungu. Itu ialah image. Sebab image dia satu tempat dengan objek, kita pun akan letakkan titik-titik. Image. Dia bersifat maya. 如果 image 是在镜子过后, kalaulah image selepas kanta itu kita pakai image nyata. Kita dah bincang dalam kelas yang sebelum ini dulu. Jadi inilah lukisan yang kamu perlu bagi pada pemeriksa kalau kamu diminta jawab. Walaupun kamu dah kata cikgu saya tak letih. Padahal kamu tengok di sini pun kamu jawab ikut konsep saja. Okey? A, cikgu dah settle. Ini nombor 2A. Jadi B pula. Dia mesti tanya apakah ciri-ciri image tersebut. Apakah ciri-ciri image? 什么是ciri？需要讲多次，ciri-ciri 就特质、特征。OK， 那一个印象的特征有什么？kamu pun tahu lah, image itu bersifat maya. Tak terbalik, panggil tegak. Tak boleh tulis tak songsang ya, boleh tulis tegak dan dibesarkan. 有被放大的情况。Inilah untuk soalan nombor 2 B. Okey. Kita tengok soalan nombor 3 pula. Ini soalan best. Kenapa telefon pintar, 手机 mempunyai beberapa kamera? Beberapa kamera. 怎么里面有不是一个的那个相机，怎么有几个 ？OK， 好像我们的手机 handphone 有两三个，现在 iPhone Pro Max. Kenapa pula ada 2, 3? Beberapa kamera. Kenapa? 想想了，怎么会这样子的？ Jawapan pun ada dalam buku teks. Dia hanya ikut tulis saja apa yang anda faham. Kenapa untuk soalan nombor 3 ataupun soalan yang terakhir? 最后一题啊。Okey. Ia berfungsi kamera ya. Dia pun nak tulis ayat lengkap ya. Telefon pintar, smartphone, itu smartphone mempunyai beberapa kamera kerana menghasilkan image dengan saiz yang berlainan. 就是如果你们有看过那个 handphone 的镜片的构造的话，它是镜片是很多的 ，kamera 有2-3个。Kenapa pula ada beberapa kamera untuk menghasilkan image size yang berlainan? Okey, dengan menggunakan kanta kamera yang mempunyai panjang fokus yang berlainan. 所以说你的镜片越多 lebih banyak kamera, image yang nak ditangkap, bolehlah kamu tangkap image dari jauh, boleh tangkap image dari depan dan image itu lebih jelas. 它可以捕捉不同距离的那一个东西，拥有更高的清晰度。 这个是主要的原因lah. Kalau anda tengok B pula, okey. Jadi seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk membentuk image maya dengan menggunakan kanta cembung. Terangkan cara murid itu untuk membentuk image maya berdasarkan kepada susunan radas tersebut. Okey. 这个很重要呀。Inilah soalan yang biasanya akan ditanya untuk bahagian A. Okey, untuk bahagian A. Jadi murid-murid,
Kalau anda tengok dalam soalan ini, 如果你看这个题目的话，一个学生要做一个实验 untuk membentuk image maya， 为了要制造出一个我怎么讲啊？一个 maya juga nak cuba terangkan tau maya. No connection pula. Okay? Bukan. BM Malay. Itu maya lah nah. Okay, kalau Malay okay, kalau anda tengok pada skrin maya ni, 我怎么讲啊 Maya translate Cina. Kan English. Ayo. Saya nak guna Indonesia lah. OK， 虚拟的印象，对，虚拟的印象。我要怎么样制造出一个虚拟的印象？要站在哪一个角度？ Perlu berdiri pada tempat mana? Kalau anda tengok ini adalah kanta, F ini adalah titik fokus ya. Titik fokus, 2 kali titik fokus dia. Jadi dia perlu berdiri pada P ke Q ke ataupun R untuk mendapat image maya. Okey, jadi terangkan cara murid itu untuk membentuk image maya. Jadi, bagaimana kamu nak jawab soalan ini? Bagaimana kamu nak jawabkan soalan ini? Pertama, tuliskan pernyataan masalah. Inilah soalan baru dalam SPMK SSM Science. Pernyataan masalah mesti berbentuk soalan dengan tanda soal. Jadi, apakah soalan yang kamu akan bina untuk jawab satu eksperimen ataupun jawab sesuatu yang kamu nak kaji？意思说你要做一个问题，问题的重点是为了解答。你有了问题，你就比较容易去有个方向。Kalau kamu ada satu soalan, maka hala tuju kamu nak cari jawapan lebih senang dan lebih jelas. OK， 如果你有问题的话，就代表说tak ada masalah。jadi kamu tak ada benda kamu nak kaji。明白吗？ Pernyataan masalah 意思说我们制造出一个问题，问题的宗旨是去解决。Jadi kalau kamu tengok di sini, kita sekarang nak carikan jarak yang sesuai untuk bentuk image maya, neo P, Q dan R mah. Kalau kamu tahu di sini, maka kamu tahulah sebenarnya apakah pernyataan masalah. Pernyataan masalah biasanya, okey, biasanya kamu akan kaitkan pemboleh ubah, 变数 dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dimanipulasikan 就是操纵性变数，操纵。Kalau anda tak tahu, kamu boleh tengok di sini sekali lagi. 操纵性 pemboleh ubah. Jadi dalam eksperimen ini apa yang kamu 操纵, apa yang kamu manipulasi? Jawapan dia P, Q dan R. Kamu akan ubahkan dia bergerak balas, 也就是我们叫做反应性变数。Lepas kamu ubah, di manakah sebenarnya image itu terbentuk? Jadi, kalau kamu faham konsep ini, maka kamu sudah boleh jawab. Okey? Kamu sudah boleh jawab untuk B. Mesti dalam bentuk soalan. Jadi, kalau kamu tak tahu jawab soalan ini, cikgu minta ya, 如果你真的是不懂的话，你就画这个 untuk membentuk image maya， 你就写那边这个tujuan，这个是我们做实验的目的。我们要怎么样用这一个透镜去制造出一个虚拟的印象？
So, manakah kamu nak letak objek untuk bentuk image maya? Senang je. Jadi, tuliskan kamu punya panggil apa pernyataan masalah. Itu yang sebenarnya di manakah? Okey, di manakah kedudukan objek? 这就是你看到那个题目的 P、Q 跟 R，object 的位置，kedudukan object 的位置，supaya image maya terbentuk. OK， image maya terbentuk， 这个就是你的反应性变数，kedudukan object 就是你的操纵性变数。Jadi kalau kamu baca buku, kamu akan tahu nyatakan kedudukan objek untuk bentuk image maya itu R pada. Jawapan dia ialah R. Okey, dengan menggunakan anak panah sebagai objek, lukiskan gambar Raja Sina untuk menunjukkan pembentukan. 所以说，如果现在你有时间的话，如果你们是有心要学习的话，你们可以放那个 object 放这边，你可以放这边，你可以放这边，3个地方。Kamu boleh letak pada 3 tempat, kamu lukiskan pembentukan image. Jawapan memang hanya untuk R saja. Kalau anda letak di R, image itu di R, jika nak lukis sekarang, 我现在我就画啊。如果这是你的那个东西的话， lukisan dia sama seperti atas. Jadi, pertama garis dia akan masuk ke dalam kanta ini di garis normal ini, dia akan pergi ke F. Bukan 2F lah, pergi F. Mesti ada anak panah. Satu lagi garis dia akan keluar, dia akan masuk ke pusat optik. Dia akan masuk pusat optik. Sorry ya. Cikgu tak ada pembaris ya. Cikgu cuba lukiskan cantik semula. Mesti lalu pada pusat optik. Jadi, dia tak akan bentuk image di sini. Tapi sama dia akan bentuk di sini image maya. Jadi, image itu akan bentuk di sini. Okey. Lebih kurang antara Q dan F. Kalau kamu lukis macam ni, tulis image salah ya. Image itu harusnya image maya. OK， 如果我用蓝色的话，你懂我了。Image itu dia bentuk di sini tetapi dia mesti bertitik. Sebab ini adalah image maya， 虚拟的印象。它不是在后面，它在那个镜片的跟那个 object 一样的位置。Okey, kalau anda lukis betul-betul sekali lagi, cikgu nak tunjukkan, cikgu pun tak nak buang masa. Okey. Garis ini kamu sambung. Okey, 我明白呀，大家的时间是很珍贵的，所以说不要浪费时间。Kalau boleh kita buat sekaligus di sini, kalau dia lalu di sini. Okey. Cikgu pun padamkan supaya anda boleh faham. Jadi belakang gunakan pembaris，一定要是跟那个扯一样的那个位置啊，不要有弯啊，这个也是一样的。所以你看到有2个点交叉的地方 ，OK， 2个点交叉的地方那个就答案了。OK， cikgu pun tak nak buang masa. Jadi di situlah image anda akan terbentuk. Okay, saya pun明白的. Kalau anda tengok soalan yang terakhir, nyatakan 2 ciri-ciri lain. 因为题目已经讲的是虚拟的，还要你别的特征。OK， yang lain. Jadi 3 dah settle, sekarang 4 pula yang lain iaitu tegak dan dibesarkan.
Jadi dengan itu anda pun dah sebenarnya jawab soalan semua untuk bab 7 formatif dan sumatif. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Cikgu memang akan nanti upload di YouTube record hari ini. Rasanya kamu boleh ikut ke tak? 如果谁不懂话问我现在. Kalau siapa yang tak tahu. Kevin Chin, En Hui, Afiq, Chin Yong. Boleh faham ke tak? Kalau boleh faham, tolong angkat tangan je ini. En Hui? En Hui? En Hui tak faham ke? En Hui? En Hui tidur ke tak faham? Okay, thank you semua ya. Jadi itu saja untuk Cikgu hari ini ya. Cikgu pun tak nak memberatkan anda semua。1个小时我们做3到5题就好了，不用多了。janji anda boleh ikut. Okay, itu saja. Terima kasih semua ya. Kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. 谢谢老师。不用客气。Ya, Afiq. Tak ada apa. Baik ke? Okay, bye-bye.